Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey. Hari ini aku nak bawa cerita pasal Prof Agus bersama Wahab dan bersama dengan Mr H. Hampa nak tahu siapakah Mr H? Hari ini versi Iswadi Moni dia ada mendedahkan siapa Mr H dan Iswadi pun dia tahu siapa dia Mr H, dan Iswadi macam Iswadi semalam waktu live, waktu sidang media tu, memang Iswadi ada bersama-sama dengan Prof Agus, dan memang Iswadi selepas sidang media tu pun dia bawa dan bersama-sama mereka pergi minum kopi dan pergi minum dan dapatlah dengar face to face lagi sekali penjelasan daripada Wahab dan penjelasan daripada Prof Agus, dan dia menceritakan. Dan kita boleh dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Sebab apa penjelasan Iswadi ni aku sangat-sangat faham. Dan untuk Mr H tu, Iswadi dia akan cerita siapa dia. Dan terus yang ada hak yang terkait dengan Mr H pun, kan, kemungkinan dia tapi tak tahu, tapi dia dah jawab secara tiba-tiba. Sebab di dalam carta organisasi tu, aku ada ceritakan untuk video sebelum ni pun menceritakan soal ada Mr H, kan, siapa dia. Tapi wallahualam benar ataupun tidak, sebab orang yang aku sangkakan pun dia dah jawab, kan. Orang yang aku ada sebut pun dia dah jawab, kan. Dia pun macam dia kata dia tiada kaitan dengan Mr H. Sebab Mr H yang dikatakan oleh aku baru ni, dia pun seorang ustaz rupanya, dan dia pun berada di dalam parti PKR, dan ahli-ahli jawatan kuasa penjawat awam di dalam JKOM tu pun rupa-rupanya masih ada daripada Perikatan Nasional. Sebab apa? Kontrak mereka tak habis lagi. Daripada Muhyiddin Yassin, zaman Muhyiddin, mereka dah lantik dan mereka bagi kontrak dan mereka bekerja sebagai penjawat awam. Rupa-rupanya kontrak mereka sampai hari ni tak habis lagi. Jadi sekarang ni JKOM, di dalam JKOM masih dipenuhi oleh geng-geng Perikatan Nasional. Dan yang cuba berfikir, kok celah mana Cikgu Bat yang mengeluarkan video tu? Kenapa tak orang lain? Kenapa tak orang-orang daripada PKR? Kenapa tak daripada siapa-siapa dia daripada Perikatan Nasional? Kenapa melalui Cikgu Bat? Dan saya apabila tengok plot twist ni, apa yang berlaku, Iswadi akan jelaskan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni, dan kita, pada aku agak masuk akal dan agak logik. Sebab zaman sekarang macam-macam boleh buat. Muka aku duk nak tukar bagi jadi muka Anwar Ibrahim, muka Anwar Ibrahim tukar muka aku pun boleh. Jadi macam-macam boleh buat. Tak apa, jom sama-sama kita dengar penjelasan Iswadi Moni. Apa yang isu yang terbaru 2 hari ni sangat-sangat panas. Hampirlah kat mana-mana pun duk komen Wahab, Agus Wahab, ANW. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Jom. Cerita Sinar Harian ni nakal betul tuan-tuan. Habis. Lokman Adam, Iswadi Moni calon ganti Agus. Benda lah Sinar Harian ni. Sebab premium saya tak ambil kan. Ali MKT, Dato' Lokman Adam dan pengurusi Pro Keadilan Sarawak. Saya bukan pengurusi Pro Keadilan dah. Iswadi Moni antara 2 nama disebut bakal menggantikan Datuk Muhammad Agus sebagai Ketua Pengarah JKOM yang baru. Okey, ini menurut Sinar Harian. Baik. Saya kata macam ni lah. Alright. Kita tak faham sebenarnya JKOM tu apa. Orang duk fikir JKOM ni macam jasa dahulu. Orang duk fikir JKOM ni macam jasa. Jasa tu macam mana is? Jasa tu masa dahulu dia lebih kurang cyber trooper lah. Jasa masa dulu tu dia cyber trooper. Memang dijaga cyber trooper untuk jadi Saitro. Tetapi jasa pada zaman sekarang ini, sebagaimana Prof Agus sebut kat saya malam tadi dalam press conference tu, saya ada. Lepas tu saya keluar minum dengan Prof Agus dengan ramai-ramai lah, dengan Wahab sebagainya, sekitar keluar minum, dia cerita jasa ni adalah Jabatan Komunikasi Community. Jabatan Komunikasi Community, dia untuk community. So bila community ni tuan-tuan, kita kena faham bahawa dia untuk community. Sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul powerful bukan JKOM, yang betul-betul powerful Stratcom, Strategic Communication, di bawah Jabatan Perdana Menteri juga.
Jcom ni pun bawah Jabatan Perdana Menteri juga. So kalau kita gagal melihat perkara tersebut, even siapa pun ganti nanti, kalau bidang kuasa Jcom tu hanya untuk melihat komunikasi komuniti, menerangkan polisi kerajaan kepada komuniti-komuniti. Kalau saya pun ganti, saya tak boleh buat live tu yang pertama lah. Saya tak boleh buat live lagi dah. Kedua, saya akhirnya buat benda yang sama je, iaitu saya terangkan kepada komuniti. Dan dengan kita bukan kementerian, jabatan ni bawah, kementerian tu atas. Ni bukan nak bagi alasan, tapi itu hakikat yang kita kena terima. Itulah Jcom. Siapa saja KP Jcom. Saya percaya lepas ni KP Jcom someone yang saya tak tahu. Could be pegawai kerajaan, could be orang parti, doesn't matter. Tetapi saya percaya dia pun still ke arah itu. Dia akan ada kekangan tersebut. Kecuali dia pandai untuk nak maneuver lah. Sordi, adakah anda ramai lah, bukan kata 2-3 orang, ramai yang call saya hari ni. Sordi, adakah you nak ambil jawatan Jcom tu? Saya kata first thing first lah, itu Perdana Menteri yang tentukan, saya tak tahu. So terpulang kepada PMX, presiden saya, untuk menentukan. Saya tak boleh nak kata apa. Itu tugas dan tanggungjawab tugas dan juga kuasa beliau, dan tugas dan juga kuasa beliau untuk menentukan apa saja keputusan dan apa saja yang berlaku. Saya berlepas diri daripada menjawab soalan tersebut. Baik, cerita terkini tuan-tuan. Semalam saya buat video live berkenaan dengan Prof Agus, dan kesimpulan yang kita boleh kata bahawa sekarang ini okey, kesimpulan, sebab saya punya video ni tiba-tiba dia lag. Okey. Kesimpulan yang boleh saya kata adalah, okey, dia macam ni. Orang mengeluarkan video. Okey, saya ada yang kata tak faham nak cerita ni. Okey, orang mengeluarkan satu video, kononnya perbualan lucah di antara Prof Agus dengan seseorang bernama Wahab. Rupanya bila saya jumpa Wahab, saya kata macam kenal Wahab. Lah abang saya yang WhatsApp abang dulu berkenaan ini, berkenaan. Oh, dan kita pernah jumpa masa banjir, kita bagi bantuan banjir dekat Hulu Langat. Oh yes, how can I forget? Kata, ya, okay, kita bincang-bincang. Kemudian dia kata, okay, so isu dia macam ni. Ada satu perbualan lucah dikatakan berlaku di antara Prof Agus dengan Wahab. Dan dikatakan video tersebut dirakam oleh Wahab. Wahab memberikan, okay, simpulan cerita, Wahab menceritakan di dalam live tersebut, setelah dia merakam, dia memberikan video tersebut kepada Mr. H daripada dalam Jcom. Setelah dia memberi kepada Mr. H daripada dalam Jcom, Mr. H itu telah memanipulasikan video tersebut, dan akhirnya video tersebut jatuh ke tangan pembangkang dan telah dikeluarkan oleh Cikgu Bat. Baik, saya cerita macam ni. Ada beberapa detail yang tak diceritakan malam tadi, saya cerita. Dia macam ni, setelah Wahab tu merakam video tersebut tanpa audio, menurut beliau tanpa audio, dia telah diminta oleh Mr. H pergi berjumpa dengan satu kumpulan, beberapa orang termasuk Mr. H ni. Mr. H dan juga beberapa orang dia jumpa dengan beberapa orang ni. Kemudian Mr. H tu cakap pada dia, serahkan video tersebut, maksudnya phone dia, kepada orang tersebut. Orang tu ambil, orang tu download, kemudian orang tu delete video tersebut daripada phone dia. Bermakna dia tak boleh nak confirm no deny. Kalau orang kata boleh tunjukkan video tersebut tak, dia tak boleh confirm no deny. So setelah dia ambil video tersebut, diserahkan balik phone tersebut. Yang ni tak disebut dalam sidang media, ni saya dapat kemudian video tersebut dimanipulasi lah dan keluar. Nah, ada yang kata Wahab nampak sangat gugup, Wahab nampak sangat takut. Tuan-tuan, saya nak cerita, orang seperti Wahab ni, dia tak biasa, walaupun dia orang parti PKR, nama dia dah dikeluar, dikatakan, dia tak biasa berhadapan dengan skandal macam ni. Saya dah fikir malam tadi dia punya cerita, kalau ikut saya nak tumbuk je muka dia. Tapi mengenangkan, lah saya kenal rupanya budak ni kan. Tak, tuan-tuan, sanggup kau nak buat macam tu di atas kawan sendiri. Saya mengenali Prof Agus ni. Saya cerita reputasi dia tu cerita lain. Tapi dia kawan saya. Dan dia dengan saya pun, dia seorang yang baik, tuan-tuan. Dia dengan saya pun, dia kata saya, nanti orang salah faham lah. Saya, kawan-kawan dia, tak payah tanya budak-budak yang sekerja dengan dia. Dia akan panggil sayang. Ya. Orang kita je tak biasa. Tapi saya dah biasa, saya dah kenal dia. Alah sayang, tak apalah sayang, dia kata macam tu. Dia orang yang lembut.
Tak percaya semalam saya jumpa Ustaz Ali Muda. Ustaz Ali Muda pun cakap macam tu. Kan? Dan dia ada wartawan tanya, adakah dengan Wahab jadi video call? Jangan kata Wahab, saya pun dia video call. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Ni betul. Sebab baiknya dia ni, kita video call macam biasa. Tak ada apa, tak adalah cerita muka-muka. Kita cuma video call. Bukan saya ramai, dia memang orang yang baik. Alright. Now, balik kepada cerita tadi. So, akhirnya sampai kepada Mr. H. Siapakah Mr. H? Adakah Iswardi mengenal Mr. H? Ya, saya kenal. Saya tahu. Saya tahu siapa Mr. H. Cuma saya tak nak dedah lah. Tahu, sangat tahu. Siapa tahu, tahulah. Siapa tak tahu, tak tahulah. Kan? So, tahukah Mr. H? Tahu, saya tahu. So, soalan saya adalah, apa kaitan Mr. H dengan Cikgu Bat? Dia macam ni, saya dah kata bahawa sebenarnya Prof memang nak letak jawatan. 3 minggu sebelum surat itu keluar, memang dia nak letak jawatan. Dia dah ada intention nak letak jawatan. Kenapa letak jawatan tu, saya tak tahulah kenapa nak letak jawatan. Tapi kemudian bila surat itu keluar, kebetulan, terus video itu dikeluarkan. Nampak convenient tak? Orang tak nampak plot ni tuan-tuan, saya nampak. Nampak macam convenient. Convenient ni apa? Convenient, Prof meletak jawatan kerana video ini. Padahal Prof letak jawatan bukan sebab video itu. Memang dia nak letak jawatan. Sebab itu Prof kata semalam, lebih audio aku ni. Agus kata video diolah Wahab tunding dalang Mr. H dari Jcom. Bekas ketua pengarah Jcom, Muhammad Agus dan pegawai agensi itu tampil bersama sidang media bagi menjelaskan video itulah yang didakwa rakaman mereka. Agus menafikan terlibat dalam perbuatan lucah bersama pegawai tersebut dikenali sebagai Wahab. Peristiwa tersebut berlaku. Now, saya sebut deep state. Saya kata di dalam Jcom itu ramai lagi orang-orang PN, Perikatan Nasional. Saya tak menuduh Mr. H tu sendiri memberi video tersebut kepada Cikgu Bat ataupun sekutu Cikgu Bat. Tetapi siapa yang boleh menafikan di kalangan orang yang dibawa oleh Mr. H itu sendiri adalah daripada konco-konco BN yang sebenarnya Mr. H mungkin nak gunakan untuk kenakan Cikgu Bat. Kenakan Prof Agus. Sebab dia nak jatuhkan Prof Agus, wallahualam. Tetapi sebenarnya dia tak nampak. Dalam dia nak jatuhkan Prof Agus, kesempatan itu diambil oleh mereka di dalam deep state Jcom ni, diberikan kepada pembangkang untuk kenakan Anwar Ibrahim. So lepas ni apa orang kata pasal Anwar Ibrahim tuan-tuan? Inilah geng pondan, inilah geng gay, inilah geng liwat. Dah keluar dah pun. Yang kena Mr. H ni, dia nak kenakan Agus. Tapi dia ni akai pendek tuan-tuan. Akai dia pendek. Rupanya dia bukan kenakan Agus, dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia tak nampak benda tu. Dia ingat dia kenakan Agus. Tetapi sebenarnya dia kenakan Anwar Ibrahim. Jadi apa kaitan dia tuan-tuan? Dia kaitan dia macam ni. Kita tak nampak direct Mr. H ni kepada Cikgu Bat. Tetapi apa yang saya nampak, orang yang Mr. H percaya kepada video tersebut untuk dimanipulasikan sebenarnya adalah mereka yang sebenarnya masih lagi di bawah PN. Malah saya kata sebahagian besar lagi di dalam Jcom itu masih lagi daripada lantikan PN. Kita kena ingat mereka ada kontrak. Mereka dilantik zaman PN pemerintah. Kontrak mereka habis bila? Next year. Jun. Saya rasa lebih kurang Jun next year. Orang nak marah saya, marahlah. Jun next year kontrak mereka akan habis. Tapi mereka tak ceritalah saya ni orang PN. Taklah. Bodoh lah mereka nak cerita dia orang PN. Yang bodohnya bukan orang PN yang nak let saya bahas. Yang bodohnya Mr. H ni. Percaya kepada perangkap tersebut. Saya tak marah. Saya gelak je. Saya tak terlibat tuan-tuan. So adalah keluar berita hari ini dalam Malaysia Today semalam. Oleh Raja Petra. Ni Raja Petra keluarkan. Inikah dia Mr. H? Alamak, Ustaz Hakim Ramli dilantik pengarah Jabatan Jcom. Ini Malaysia Today. Tahniah Mr. H. Penerbit movie Jcom Sex in the Scandal, Best Movie Town in Twin Towers Award. Raja Petra kata. Adakah dia Mr. H? Hakim juga nama dia, Ustaz Hakim. Tuan-tuan, I neither confirm nor deny. Tetapi Ustaz Hakim dah jawab.
Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim kata, apalah laptop saya malam ni, jam apa? Slow lah pula. Pita harian. Server. Saya bukan Mr. H. Okay, Ustaz Hakim kata, saya bukan Mr. H. Demikian ditegaskan. Pita harian. Kau punya server ni teruk lah. Saya bukan Mr. H. Ditegaskan oleh pengarah bahagian latihan dan pendidikan Jabatan Komunikasi Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim. Bercakap kepada BH hari ini, Muhammad Hakim menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa beliau adalah Mr. H. Selain menyifatkan tuduhan itu sangat berniat jahat, beliau juga mengakui masih menggantui PKR namun enggan mendedahkan perincian lanjut berhubung perkara itu. Saya tak boleh beri kenyataan lanjut kerana dituduh oleh Raja Petra. Saya pun tak tahu. Saya rasa Mr. H bukan saya kot. Salah orang ni. Saya tak boleh beri pandangan lanjut mengenai perkara ini dan sudah nasihatkan tidak berbuat demikian. Namun saya nafikan apa kena-mengena dengan saya pula. Tuduhan itu sangat random. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana nama saya boleh naik sebagai Mr. H katanya. Beliau mengulas siapan Raja Petra mendakwa ahli PKR itu dalang yang menerbitkan rakaman video berunsur lucah membabitkan bekas Ketua Pengarah JECOM Dr. Muhammad Agus dan juga Abdul Wahab yang tular di media sosial kemarin. So, Ustaz Hakim dah deny. Okay. Jadi bila dia dah deny, saya tak boleh kata apalah. Itu adalah pendapat Raja Petra. Raja Petra nak selongkar siapa itu ini. Sebab kenapa kau tak boleh cakap Is? Saya kata saya tak boleh cakap sebab ini kes mahkamah. Ini sudah melibatkan mahkamah, sudah melibatkan peguam dan Prof Agus sendiri dalam sidang media semalam dan juga Wahab kata kami tak boleh sebut sebab benda ni dah dibawa ke pihak berkuasa, pihak authority, the relevant authority. Jadi kalau dia tak boleh sebut, apa tak lagi saya lagi lah tak boleh sebut. Kang saya salah sebut, saya pula kena saman. Tak sudah, saya pula kena kan, betul tak? Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut kita kena faham itu yang berlaku. So Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Dia kata, penjelasan Agus Wahab sangat mengelirukan Cikgu Bat. Selepas video tersebut dikaitkan dalam sidang media, berhubung rakaman video lucah malam tadi, Badul Hashim atau Cikgu Bat menyifatkan penjelasan daripada JECOM, bekas Ketua Pengarah JECOM sangat mengelirukan. Badul Hisham juga ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu menyifatkan isu berkenaan semakin rumit. Selain mempersoalkan sama ada rakaman video tersebut itu mengesahkan wujud masalah di antara Agus dan beberapa individu di dalam PMO. Menerusi kenyataan Facebook, beliau menasihatkan Muhammad Agus supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat berhubung rakaman berdurasi lebih 3 minit yang dibuat naik di laman media sosialnya kemarin. Menerusi, beliau menasihatkan supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat. Beliau menggesa Abdul Wahab yang turut serta bersama Muhammad Agus mendedahkan identiti Mr. H selain menegaskan akan mengemukakan samad jika mendakwa beliau adalah individu bertanggungjawab menyebarkan rakaman video tersebut. Okey. Pertama sekali Cikgu Bat, saya nak cerita. Surat saman akan sampai pada anda dan anda tak boleh saman Wahab. Sebab kalau anda saman anda akan kalah. Kamu deny kamu yang menyebarkan video itu, sedangkan video itu dalam kamu punya social media. Jadi the moment kamu nak saman memang kalah lah. Tapi persoalan yang lebih utama berkenaan dengan video tersebut yang kamu sebarkan, adakah dia autentik? Adakah dia video yang betul, tidak didoktrinkan, tidak di-tempered, tidak diubah? Itu persoalan dia dan kamu kena jawab soalan tersebut. Sebab kamu yang mendedahkan. Termasuk juga Papa Gomo. Papa Gomo sekali. Dan saya nak bagi tahu Cikgu Bat bahawa saman anda daripada Agus, Prof Agus sedang berjalan ni. Berkenaan dengan kes yang sebelum ini. Tetapi saya nak cerita perkataan tadi, dia takut tuan-tuan. Berhentilah melondehkan. Siapa kata memang orang Mr. H tu ada di dalam JECOM. Tetapi siapa kata Mr. H itu adalah orang PKR? Sebab itu dia takut. Kenapa dia kata berhenti melondehkan? Saya tanya pada Wahab, mula-mula kenapa kamu setuju untuk merekod? Sebab saya dijanjikan oleh Mr. H. Semalam dalam interview tu saya yang bertanya soalan tu. Kalau tuan-tuan tengok siapa-siapa punya live, saya punya live ke, berita-berita lain punya live ke, saya banyak tanya soalan, antara yang banyak lah. Saya tanya, kenapa kamu bersetuju? Adakah kamu dijanjikan wang ringgit,
pangkat, darjat, dia kata saya dijanjikan jawatan. Okey? Kenapa kamu bersetuju untuk U-turn balik? Sebab dia kata saya menyesal. Saya tak sangka video tersebut disebarkan. Dia cerita ni macam ni. Video tersebut sepatutnya menurut janji Mr. H tidak disebarkan. Dia digunakan untuk mengugut Prof. Agus sahaja. Prof. Agus sebut malam tadi, tengok live saya dalam interview full. Dia ditunjukkan video tersebut beberapa hari, 13 hari bulan dia cerita, ni 18. Setelah 13 hari bulan dia kata, dia tunjukkan video tersebut. Dia kata saya tak nak tengok. Kemudian masa dia seletak surat itu, video itu tersebar. Dia ditunjukkan video itu, minta dia letak jawatan. Sepatutnya video tersebut hanya untuk ugut dia. Faham tak maksud saya? Okey, ni video Prof. Prof tengok video ni, letak jawatan sebelum kami sebarkan. That was the purpose, that was the plan. Yang dia orang tak sangka, video tersebut sampai ke tangan pembangkang. Okey? Nampak tak? Itu yang dia orang tak sangka. Yang dia tak sangka kali kedua, Wahab U-turn. Wahab U-turn sebab asal cerita dia sepatutnya video itu untuk ugut Prof. Agus. Bukan untuk disebarkan kepada pembangkang. Bukan setakat Prof. Agus kena, dengan dia kali sendiri kena. Faham dah cerita sekarang? Jadi Mr. H ni tahu tak tahu itu cerita dia lah, bersekongkol dengan kumpulan yang diserahkan oleh Wahab. Dokumen tersebut, file tersebut, bila dia dah dapat, dia delete video tersebut, dia orang ambil, dia orang edit, dia orang ingatkan untuk ugut saja. Rupanya dia serahkan kepada pembangkang. Otherwise, macam mana boleh sampai kepada pembangkang? The whole plan was actually never to kenakan Agus. The whole plan was to kenakan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kisah Kesuma zaman liwat pertama dahulu, Kesuma, kemudian apa lagi ya, yang 2-3 orang yang dikatakan minta suruh liwat tu, mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim, tapi kemudian dia orang tak nak mengaku. It's the same story. It's never been about Agus. The target was never Agus. Korang semua dah miss the story. The target was Anwar Ibrahim. You all miss the story, termasuk orang Pakatan Harapan dan BN sendiri yang memainkan isu ni. It was never been about Agus. Agus is just small fry. Kecil je tuan-tuan. The real target is actually Anwar Ibrahim. That's why dia orang dah start main sekarang ini. Kerajaan gay, kerajaan homo, kerajaan itu dan sebagainya. Pasal So, Mr. H ni tahu ke plan tu is tak? Dia tak tahu. He did not know. Macam mana dia dapat plan tu is? Dia dengan bodohnya otak dia tu, disogokkan, diceritakan oleh geng-geng ni, kita nak kena jatuhkan Agus. Jcom perlu diselamatkan. Macam mana nak jatuhkan Agus? Kita kena ugut dia lah. Buat video, Neman, we can do it. AI sekarang boleh buat tuan-tuan, senang je. Kita boleh buat ni, Neman. Kita akan minta budak ni buat video call dengan dia, kita ambil video, kita manipulate. Lepas tu kita gunalah video tu untuk ugut dia. But then, tak apa, lepas tu dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan bukan sebab video tu, dia letak jawatan sebab lain. Dan kebetulan memang dia nak letak jawatan. The moment surat peletakan jawatan itu dia letakkan, tiba-tiba video ada pada tangan pembangkang, tuan-tuan. You see, korang ni, termasuk Mr. H ni, orang yang bodoh dalam nak bermain benda yang jahat. Aku ni dah biasa main benda jahat, tuan-tuan. Dah biasa bergelumang dengan orang jahat. Dah biasa bercerita dan mengetahui mentaliti orang jahat. Salah satu topik yang saya minat dulu belajar adalah kriminologi. Kriminologi adalah memahami mentaliti orang jahat. You see, the target has never always... The target is not Agus. It's not Wahab. They were just bidak-bidak di papan catur. Buku Raja Petra. Saya quote buku Raja Petra. Bidak-bidak di papan catur. Who's the real player, tuan-tuan? Bidak di papan catur. Siapa penulis? Raja Petra.
Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Bidak di papan catur. Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Ni saya nak cerita pada Cikgu Bat lah. Ada satu surat saman telah sampai kepada kamu daripada Prof. Agus. Prof. Agus nak saman beliau berkenaan dengan isu apa, tuan-tuan? Isu dia adalah plate number. Okay. I don't know why my laptop is so slow. I think panas. Too hot. Dr. Muhammad Agus Badrul Hisham. Pelantik merupakan seorang individu warga tinggal di alamat sekian dengan ijazah sekian. Kena tulis ijazah ni sebab nanti berapa nak jumlah tu. Banyak nak jumlah tu. Terima kasih yang bagi super thanks di dalam YouTube. Penyataan fitnah sekitar 2023-21 bulan Mac, defendant telah menyerbitkan dan menyiarkan, mendedah atau mengedarkan penyataan fitnah secara bertulis di Facebook beliau. Dia tulis, hebat ketua pengarah Jecom, baru dilantik, kereta pun cantik, nombor plate pun cantik, dengan nombor plate saja boleh beli cash kereta orang susah yang nak keluarkan WSP bayar kereta yang tertunggak. Mungkin dengan kemewahan ini Agus bukan setakat susah hendak faham kesusahan hidup rakyat yang merayu hendak keluar duit sendiri ke WSP, bukan saja tidak faham, malah fitnah pula rakyat susah dan mencakap itu sebagai pembangkang. Tak selesa jadi ketua pencacar rejim campur hanat. Untuk pengetahuan Jecom dapat bajet 20 juta dari wang rakyat, nampaknya digunakan bayar gaji Saitro pencacar rejim. Hashtag. Kemudian dia letakkan gambar sebuah kereta Mercedes Agus 55 AGU 55, keratan tangkapan layar yang diterbitkan oleh plaintiff. Keratan tangkapan layar komen seorang pemuda serta jawapan komen oleh plaintiff melalui laman Facebook tersebut. Ini laman Facebooknya. Cerita menariknya, tuan-tuan, LOD dihantar kepada Cikgu Bat. Di alamat, ada 2 alamat. Okay, bila di email Cikgu Bat, dia kata hantar ke alamat ni. Bila pegawai budak Faizal tu lah nak pergi hantar LOD tu, sampai dekat rumah tu Cikgu Bat tak ada. Satu dekat Kedah kalau tak salah saya, satu dekat ada 2 alamat. Satu dekat Kedah, satu dekat Seremban. Sampai dekat Seremban tu rupanya rumah family dia. Yang menariknya, family dia pun kata apa? Kami tak nak terima surat itu, kami tak nak kena mengena dengan Cikgu Bat. Kami tak nak terima surat LOD tu dan kami tak nak ada kena mengena dengan Cikgu Bat. Ni keluarga kamu, kau yang cakap, bukan aku cakap. Buktinya, saksinya ada. Keluarga dekat mana? Dekat Seremban. Aku ada alamat dia Cikgu Bat. Tapi aku blankkan tadi alamat dia. Sebab aku pun menjaga apa orang kata, kau punya privacy. Keluarga tu punya privacy lah. Kau aku tak kisah. Sebab keluarga kau tak ada kena mengena dengan kau punya cerita. Tak, tuan-tuan, kalau tak nak terbakar jangan main api. Kalau tak nak terbakar jangan main api. Isu ini sekarang ini saman itu dah pergi. Saman kedua is coming. Saman ketiga is also coming. Kamu nak saman Wahab sebab dia kata kamu nak kata kamu orang yang menyebarkan. Memang kamu orang yang menyebarkan. Jangan kata Wahab saya pun menuduh kamu orang menyebarkan. Kenapa tak nak bertanggungjawab dan tak berani bertanggungjawab atas perkara tersebut? Okay? Jadi cerita ni saya dah reveal, saya dah dedahkan. Siapa Mr. H, biarlah. Kesimpulan yang kita boleh kata, Mr. H bodoh. Ada di kalangan yang nak jatuhkan Agus ni bodoh. Saya bukan nak membela Agus, tuan-tuan. Dia pun dah letak jawatan dah. Tetapi saya nampak bahawa bodohnya orang di dalam, bukan semua orang Jecom tu lah, di dalam kumpulan tu, di dalam Jecom tu sendiri, sampaikan dia sebenarnya tak nampak perangkap yang nak dikenakan. Dia ingat dia set trap. Rupanya dia trap untuk kena diri dia sendiri. Bangang, bodoh, tak ada otak punya manusia. Itulah, tuan-tuan. Itulah. Baik. Tadi ada video saya buat berkenaan dengan konspirasi video Agus dan juga Wahab serta Cikgu Bat serta Mr. H kan. Tuan-tuan boleh tengok refer video tu berdasarkan video semalam. Tetapi PDRM akan panggil Agus sekali lagi beri keterangan.
Polis Diraja Malaysia akan memanggil sekali lagi bekas Ketua Pengarah JECOM, Datuk Dr. Agus, untuk dirakam keterangan. Susulan video perbualan miripnya dengan seseorang kaki tangan JECOM yang tular petang kemarin telah disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mengesahkan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Azzuddin Hussein berkata, semalam PDRM telah memanggil Agus untuk memberi keterangan. Sepatutnya hari ini sambung rakaman keterangan, tetapi beliau tidak sihat, katanya. Azzuddin berkata tempat untuk menyambung rakaman akan ditentukan kemudian. So dalam isu ini saya dah terangkan, saya dah ulas perkara yang sepatutnya saya ulas, saya dah jelaskan perkara yang sepatutnya saya jelaskan, cerita pun dah ada, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Saya tak adalah cerita baru saya boleh cerita pada hari ini. Tetapi apa next course of action? Yang itu kita akan tengok beberapa hari ini. Saya boleh kata berkemungkinan ada next course of action. Nah, ada juga saya tengok, saya perhatilah orang PH sendiri kan, yang dok menghentam Agus, yang dok menghentam Wahab ni. Sebab dia kata tak ada kaitan, tak ada kena-mengena sebagainya. Tuan-tuan kena ingat satu perkara. Yang melantik Prof Agus ni adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau terkenal dengan kes liwat tersebut. So bila peristiwa ini keluar, orang yang dok hentam Agus dan juga Wahab ni, korang bukan hentam Agus dan Wahab. Agus dan Wahab ni akan habis dalam sejarah. Orang akan lupa. Mungkin the next, tak payah sebulan lah, 2-3 minggu lagi habis dah cerita ni. Tetapi yang akan kekal dalam cerita ini, yang dok diulang-ulang nanti, berkenaan dengan PMX. Betul? So akhirnya, terima kasih pada korang lah yang dok menggembar-gemborkan berita ini. Kan? Bukannya korang nak buat macam mana aku buat, tapi korang dok bawa benda ini, dok buat cerita ni, jaja dan sebagainya. Akhirnya bukan diorang dua yang kena. Korang akan hanya amplify kan apa yang pembangkang sekarang ini bawa. Well, aku tak ada jawatan, aku tak ada kedudukan. Korang yang dapat bayaran, mungkin korang yang dapat jawatan, yang sekarang ini berada dalam jawatan tinggi, terpulang pada masing-masing. I'm okay, aku dekat sini je. Kan, ada yang marah ni, apa semua, kenapa Iswari tanya banyak soalan. Aku tanya banyak soalan itu untuk memastikan perkara ini tidak berautan lebih daripada sepatutnya. Tetapi ialah, sebab itulah engkau tidak berada di tempat aku sekarang ini. Sebab otak tarak. Itu saja. Tapi tak apalah. Kan, nak buat macam mana? Dah itu je level pemikiran kau. So, setakat tu je lah. Aku tetap kat sini, bye. Aku tetap ada kat sini. Kan? Engkau orang yang berjawatan, aku tak ada jawatan. Apa? Setiausaha koordinasi. Alah, itu jawatan dalam parti, bukan kementerian yang bergaji, bang. Korang kementerian yang bergaji. Kalau tak ada kementerian yang bergaji pun, at least adalah sikit apa orang kata, dana-dana dekat situ kan. Aku tak ada. Aku tak ada. Kan? Alright. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi ni dan cuba abang tengok. Tiba-tiba Raja Petra dah petik nama kawan ni. Dia petik nama Hakim pula dah, Ustaz Hakim tu. Tak tahu. Memang orang PN ni dia suka petik-petik nama orang. Dia suka itu, dia suka ni. Aku pun memang aku duk sangka dia tu juga. Tapi apabila aku tak kenal sangat. Tiba-tiba dia ni ustaz rupanya. Tapi wallahualam kemungkinan sengaja dia pun menggunakan Mr. His. Padahal nama seseorang tu bermula daripada huruf Z ke, daripada huruf W ke, daripada huruf A ke, B ke, C ke, wallahualam. Tapi aku tahu sengaja dia pun menggunakan huruf H. Kemungkinan ada nama dia tu, contoh macam nama dia ada dua dia punya ni. Contoh macam Aiman Haizal bin Muhammad. Contoh kan, Aiman Haizal bin Muhammad. Okey, Aiman Haizal. Kemungkinan dia ambil H Haizal tu, yang depan, yang nama-nama yang digunakan untuk berkawan, untuk siapa-siapa gelaran panggil dia adalah Aiman. Tapi yang Haizal ni ramai orang tak tahu. Sebagai contoh lah, kemungkinan lah. Ataupun Mr. H tu daripada nama bapak dah. Mana nak tahu. Jadi itulah man, pada aku pun tak apa. Kita tengok, kita nantikan, sebab aku pun faham. Penjelasan Iswadi ni aku sangat-sangat faham. Dan aku pun sebagai contoh, aku duduk tempat Wahab. Hampa faham tak? Sebagai contoh, aku duduk tempat dan tiba-tiba berlaku macam ni, aku pula nak kena bersidang media, nak memperjelaskan kepada orang.
Weh, aku pun cuak mah. No, soalan dok mai. Wartawan tanya aku. Aku pula jenis gagap. Dok nak jawab. Of course lah, pandangan rakyat terhadap aku ni, oh memang dia ni nampak dia ni gagap lah, dia tu gundah gulana, dia tu penakut, dia tu ini, dia ni. Cuba tengok jawapan dia pun gagap-gagap. Kemungkinan lah kalau aku lalui apa hak yang Wahab lalui, sama juga Dr. Agus pun kan. Sebab sekarang ni, contoh macam hak yang kena terhadap Wahab dan juga Prof. Agus ni lah, sebab Agus ni pun orang macam profesor, seorang doktor, orang-orang yang luar biasa lah cerita dia. Tiba-tiba terkait dengan liwat. Seperti mana video aku petang tadi, kan? Untuk nak menjatuhkan seseorang ni, kalau dengan rasuah rakyat boleh pejam mata. Nak menjatuhkan dengan perempuan, orang boleh pejam mata. Tapi kalau macam menjatuhkan seseorang dengan lelaki, dengan gay boy, Allahu Akbar. Tapi tu yang sebenar-benarnya yang kena tempias, yang sangat-sangat kena, Anwar Ibrahim. Tak habis-habis Anwar Ibrahim kena, geng. Tak habis-habis, kesian, geng. Aku tak tahu nak cakap, kan. Macam mana sebelum Anwar jadi Perdana Menteri pun Anwar kena uji, dan selepas Anwar jadi Perdana Menteri pun kena lagi. Kan, depa nak tunjuk sekarang ni tujuan depa sebenarnya, depa nak tunjuk orang kepercayaan Anwar Ibrahim pun jenis kaki liwat. Itu tujuan, kan? Dan daripada side Perikatan Nasional, seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi Mon ni, plan untuk menjatuhkan Prof. Agus tu terkena kepada Anwar Ibrahim. Bayangkan, Anwar Ibrahim lagi tepuk daya cerita dia. Jadi memang itulah politik Melayu, politik di dalam negara kita, nak menjatuhkan seseorang ni dengan rasuah berbilion-bilion, rakyat boleh pejam mata lagi dengan itu, dengan ini. Macam ni lah, bukan semua rakyat lah kan, macam daripada segi rasuah, sakau mencuri, sakau minyak, sakau beras, sakau tu. Tapi untuk nak tanam di dalam jiwa pemikiran rakyat, kan, kenakan tuduhan liwat macam ni, percakapan, cakap lucah, kan, cakap seperti, kan, perbualan tu dia buat macam memang Agus pernah lakukan. Cuba hampa bayangkan. Cuba tengok kita letak diri kita ni duduk di tempat Agus. Hampa bayangkan. Jadi itulah aku mengharapkan insya-Allah keadilan akan ditegakkan. Aku harapkan insya-Allah Allah akan tunjuk, Allah akan bagi keadilan orang yang menzalimi seseorang tu, menzalimi Dr. Agus dan juga Wahab. Tak tahulah, insya-Allah kita harapkan keadilan akan ditegakkan. Kesian, babe. Betul yang aku cakap. Kesian, babe. Hampa bayangkanlah, kan, kalau macam kena dekat kita ni, Allah, tak tahu cakap, kan, hantau bila ni, macam aku dapat rasa perasaan Agus sekarang ni dan juga Wahab ni viral, geng, viral, berjuta orang tengok dalam masa 2 ke 3 hari ni, berjuta, malah masuk ke dalam grup maklum, grup kampung, grup masjid, semua masuk. Tulisan apa? Budak Anwar Ibrahim, orang ni orang kepercayaan Anwar Ibrahim, orang di bawah Anwar ni, macam-macam cerita dia. Sekarang ni bukannya setakat Agus dia kena, Anwar Ibrahim pun kena tau. Kesian, babe. Kesian ni, babe. Bayangkan kalau kena dekat kita ni, tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak lalu, makan pun tak kenyang. Tak boleh bayang, geng. Minta Allah pelihara lah kita daripada fitnah-fitnah. Kita tolonglah, aku nak abang pergi tolong pesan dekat mak bapak hampa semua, sepupu sepapat hampa, kawan-kawan, adik-beradik. Jagalah surah Al-Kahfi 1-10 dan 101-110. InsyaAllah dengan izin Allah, segala fitnah, tuduhan jahat, Allah akan pelihara kita. Kehebatan surah Al-Kahfi bukan semata-mata dengan Dajjal. Kan, bukannya untuk fitnah Dajjal saja. Dan walaupun sekarang ni fitnah Dajjal dah berleluasa. Dajjal tak keluar lagi, tapi orang-orang Dajjal dah buat kerja-kerja Dajjal. Faham tak? Dajjal tak keluar lagi. Dajjal belum lagi ada. Kan, belum dilepaskan lagi, belum ada
Dia macam bertebaran di atas muka bumi ni lagi. Tapi ada puak-puak ni yang kononnya parti Islam, parti memperjuangkan agama Allah, agama Islam. Tapi puak ni dah buat kerja Dajjal. Dajjal tak keluar air tapi dia pernah buat kerja-kerja dia. Kita insya-Allah dengan menjaga surah Al-Kahfi ni, insya-Allah, sebab alhamdulillah aku setiap hari aku akan baca alhamdulillah syukran. Aku dapat mengamalkan surah Al-Kahfi dan aku nampak geng. Bukannya daripada segi rezeki, bukan saja daripada segi kemudahan, keselesaan, lepas tu keselamatan ni macam-macam Allah bagi geng. Ya alhamdulillah, bukannya aku dah nak bandingkan kehidupan aku dengan kehidupan orang, tapi alhamdulillah kita tak hadapi seperti mana orang lain hadapi. Sebab apa? Alhamdulillah sebab kita konsisten. Kan? Apabila kita konsisten dengan Allah, Allah akan konsisten dengan kita. Kita buat baik dengan Allah, kita sayang Allah, kita cinta Allah, kita sayang Allah, kita buat apa hak yang diperintah oleh Allah, kita tegakkan keadilan untuk rakyat demi Allah. InsyaAllah Allah akan bagi dekat kita. Allah tak bagi hang sekali berdebu itu, Allah akan bagi sikit demi sikit. Allah bagi pengurusan macam pengurusan kita semua dipermudahkan. Nama kita walaupun dulu nama kita pernah apa busuk, Allah bersihkan. InsyaAllah lah, jagalah yang tu. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Jadi aku harapkan insyaAllah kita tengok untuk Jcom seperti mana yang aku syorkan tadi, aku sangat-sangat bersetuju. InsyaAllah Iswadi dengan Luqman Adam. Sebab sekarang ni, kalau hampa perasan lah di dalam live Luqman, video-video Luqman, aku sangat-sangat setuju. Sebab aku nampak sekarang ni, Luqman Adam lebih membela Anwar Ibrahim. Walaupun dia pernah hina, cerca, fitnah Anwar Ibrahim. Hari ni aku nampak Luqman Adam lebih terkedepan daripada orang-orang Pakatan Harapan. Lebih terkedepan membela Anwar Ibrahim. Walaupun dia tak pernah minta maaf dekat Anwar Ibrahim ke apa. Tapi pada aku, sebab aku layan video dia, aku layan live dia. Dan aku nampak pembelaan dia tu, Allahu Akbar. Aku sangat-sangat bangga dan aku mengharapkan. Macam Iswadi pun memang sangat-sangat aku mengharapkan. Kan? Sekarang ni, pada aku, sekarang ni Pakatan Harapan yang lead kerajaan hari ni. Pakatan Harapan yang lead sebab Pakatan Harapan ada 82 kursi dan Barisan Nasional ada 30 kursi. So, pada aku Pakatan Harapan menjadi presiden. Daripada side Pakatan Harapan jadi ketua pengarah, iaitu insya-Allah Iswadi. Jadi insya-Allah Iswadi yang akan lead Jcom. Dan timbalan dia aku sure sangat-sangat dan sangat-sangat aku nak adalah Luqman Adam. Aku nak sangat-sangat supaya Luqman Adam yang take over timbalan ketua pengarah. Sebab Luqman Adam pada aku dia konsisten walaupun kadang-kadang ada sehari dua hari. Sama je macam Iswadi, depa ada lag juga sehari dua hari. Itu kira normal lah, takkanlah setiap malam dia nak buat live, dia nak duk nak bercakap sampai sejam dua jam. Aku sangat-sangat bersetuju Iswadi Moni sebagai ketua pengarah dan Luqman Adam jadi sebagai timbalan. Sebab apa lagi? Sebab Iswadi Moni ni dia selalu setiap hari dia punya video dia, live dia, mesti dia akan cerita fakta dan berita-berita harian, berita-berita setiap hari dan isu-isu panas. Dan Iswadi dia akan mengulas ikut dia punya pendapat dia, pengetahuan dia, ilmu dia dan dia sertakan bukti-bukti. Dia tak ada main fitnah, tak ada main fitnah, tak ada. Jadi itu daripada segi Iswadi. Daripada segi Luqman, dia mengulas daripada segi lebih kurang pendapat dia. So aku sangat-sangat setujulah Iswadi dapat buat macam ni dan insya-Allah bersama dengan Luqman Adam. Sebab sekarang ni kita perlu kukuhkan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan majoriti sekarang ni dan sangat-sangat Pakatan Harapan dan Barisan Nasional adalah stabil dan bersih. Betul tak? Betul tak? Pakatan Harapan yang stabil dan juga bersih. 152 kursi, babe. Dan PHBN hari ini adalah kerajaan yang sangat-sangat stabil bersama GPS, bersama JRS. So orang kata itulah baru betul-betul bersih dan stabil. Sebab tu Anwar Ibrahim pun tekankan soal tata kelola, jimat perbelanjaan, jangan rasuah, jangan salah guna kuasa, jangan sakau. Dan aku sangat-sangat insya-Allah kita mengharapkan insya-Allah dapat daripada berita harian tu boleh sampai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita mengharapkan Fahmi Fadil, Saifuddin Nasution, tolonglah sampaikan. Kita mengharapkan. Jadi insyaAllah, yang Cikgu Bat ni pula Cikgu Bat ni, Allahu Akbar. Aku rasa lah kan, apa yang aku dengar. Memang Iswadi Moni pun dia dah sebut dah beberapa video dia yang
sebelum ni pun soal LOD yang dihantar kepada alamat Cikgu Bat. Kalau hampa ingat, kenapa hari tu Cikgu Bat kena tahan dengan polis? Secara tiba-tiba, polis dia mai cekup Cikgu Bat. Polis dia minta keterangan lah apa semua, betul pukul 2 pagi kalau tak silap, dia dah dilepaskan. Jadi polis pun menyampaikan juga kan, soal hang ni saman banyak lah apa-apa semua kan. Nampak sangat. Sebab sekarang ni, Tambah Muhyiddin dia tak dapat jadi kerajaan. Tapi masih lagi dia sembrono fitnah orang, mengadu dombakan orang, mengata kau-kaunya. Itu orang kata mulut tak ada insurans. Itulah salah satu Cikgu Bat. Kalau akulah kan, ada abang macam Cikgu Bat ni, aku tak tahu. Ada abang kat adik macam perangai Cikgu Bat ni, aku terajang sungguh lah. Kan? Macam Agus, AGU 55. Nama dia Agus. Kan? Untuk plate kereta tu. Memang sebelum dia dilantik sebagai JKOM pun, kita memang orang dia dah pakai kereta tu memang dah lama. Dan dia pun memang Mercedes brand lama. Tapi memang mahal lah, memang canggih punya Mercedes Benz kan, yang memang betul-betul mahal punya satu bak. Dan nombor plate dia daripada dulu lagi. Dia pengawai dia dan kawan-kawan dia waktu dia jadi pensyarah pun ada kereta tu. Dan mereka pun dia kata Agus dia dah pakai kereta ni memang dah lama dan nombor plate ni daripada dulu lagi. Jadi itulah kan. Kita boleh tengok lah kan Cikgu Bat kan. Dia macam ni, kehidupan Cikgu Bat ni walaupun nanti mereka dapat jadi kerajaan pun, nampak cara jenis orang yang suka fitnah ni, orang yang suka create isu fitnah-fitnah ni, hidup, jiwa, hati, nurani dia memang tak tenang. Memang tak senang. Dia hanya mampu berkata-kata, tulis status, bercakap di atas pentas, berdegar-degar, tapi haram apa semua tak ada. Tak ada pun function daripada percakapan dia. Tak ada pun keuntungan dan juga untuk rakyat yang mendengar. Apakah yang setiap ucapan-ucapan Cikgu Bat ni dapat membuka minda rakyat dan menguntungkan rakyat? Tak ada. Semua ucapan yang memburuk, yang membenci, adu domba, nakkan perpecahan. Yang penting dia tak mau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Itu ya. Mereka akan buat apa saja, mereka akan kata apa saja, mereka akan fitnah apa saja untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ini. Dan mereka nak Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Nak jadi ketua pembangkang pun takut. Nak jadi ketua pembangkang pun takut. Nak abang pergi kat apa? Ni apatah lagi hang nak jadi Perdana Menteri. Hang nak jadi Perdana Menteri ni bukan kecil-kecil anak lagi. Cuba hang tengok Anwar Ibrahim. Kan? Kerja pagi sampai malam ke? Pagi sampai malam. Non-stop. Pi sana, pi sini. Cari pelabur. Jumpa itu, jumpa ini. Kan? Anwar kerja. Dia tak kira masa. Berbeza dengan Perdana Menteri sebelum-sebelum ni. Dia hanya boleh kerja 5 jam je sehari. Dia hanya boleh kerja 6 jam je sehari. Waktu balik kerja dah tak mau buat apa-apa dah. Tak mau dah duduk sidang media ke apa. Tak mau dah malam-malam buat perasmian ke apa. Tak mau dah. Sekarang ni kita Alhamdulillah kita ada Perdana Menteri yang betul-betul fokus buat kerja. Cuba tengok yang Anwar Ibrahim dia pergi jumpa APEC tu. Cara mana cuba hampa tengok ni. Pergi sana, pergi jumpa pelabur, dapat tarik 5 bilion, dapat pula cepat-cepat nak berhadapan dengan Joe Biden. Tapi rakyat ni kalau macam rakyat tak reti berfikir, aku pun tak tahulah. Jadi kita harapkan Cikgu Bat, hang tunggu lah. Hang tunggu. Memang dah ramai dah orang depa duk saman Cikgu Bat, kan? Cikgu Bat pun sampai sekarang dia tak respon, dan ramai dah beberapa LOD saman dah sampai kat Cikgu Bat. Cikgu Bat abaikan, mahkamah pun dia macam dia tak pi. Tak tahu, kita tunggu kan apa nasib kehidupan dia. Jadi insyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Inilah sedikit perkongsian aku, dan aku mengharapkan keadilan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.